Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlud 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihnahu fid din. Allahumma faqihnahu fid din. اللهم فقهناه في الدين وعلمنا تكوير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz share screen jap. Mana ni? Okay, nampak ke? Nampak. Okey, bagus. Okey, pada kelas minggu ni kita akan ulang kaji berkaitan dengan adab tahun 3, pelajaran yang kedua bersempena dengan ujian kita yang akan datang iaitu UPKK, ujian kelas kafan. Kita akan buat ulang kaji start daripada tahun 3, lepas tu masuk tahun 4 sehinggalah tahun 5. Okey, boleh? Okey, pelajaran yang pertama kita akan ulang kaji iaitu pelajaran yang kedua iaitu adab melayan tetamu. Okey, pada pelajaran kedua ni di akhir pembelajaran kita akan dapat menyatakan pengertian tetamu. Lepas tu kita akan dapat menyatakan adab melayan tetamu. Seterusnya dalam bab ni juga kita akan belajar cara mengamalkan layanan yang baik kepada tetamu dan akhir sekali kita akan pelajari pada bab ini ialah menjelaskan faedah dan akibat tidak melayan tetamu. Okey, boleh? Dah salin ke? Yang mana Ustaz? Yang dari yang ni? Belum. Okey, maknanya nanti kalau buat nota bila Ustaz cakap poin-poin penting salin. Nanti bila kita nak exam kita baca senang. Senang kita nak jumpa. Maknanya kita baca tulisan kita, tak adalah kena buka buku. Nanti nak buka buku, malas. Kita buka je nota yang kita buat ni. Boleh? Ustaz ajar buat nota. Okey, tengok dulu muka surat pertama iaitu muka surat yang Ustaz tunjuk kat depan ni. Muka surat 18. Okey, pertama iaitu ta'arif tetamu. Okey, tulis ta'arif tetamu. Okey. Tulis dekat nota tajuk hari ni adalah pelajaran kedua iaitu adab melayan tetamu. Okey, pertama tulis takrif tetamu. Tulis bahasa Melayu pun boleh, tulis Jawi pun boleh. Kalau siapa rasa lambat tulis Jawi, tulislah Rumi. Tapi kalau tulis Rumi, tulislah lawa-lawa. Nanti kamu nak baca seronok. Boleh? Okey, yang pertama tulis takrif ataupun definisi. Bolehlah mana-mana. Definisi pun boleh, takrif pun boleh. Okey. Takrif tetamu yang pertama tengok dia tulis tetamu ialah orang yang datang berkunjung ke rumah kita sama ada dijemput atau tidak. Okey, yang pertama tu tulis takrif tetamu. Okey, dah ke? Dah. Belum. Kalau belum tengok kat depan tu tulis. Okey, kita nak cepat ni, nak habis kelas awal ni. Okey, yang kedua tengok. Yang kedua ni apa dia kata? Memuliakan tetamu sangat dituntut dalam agama Islam. Okey. Okey, tengok yang kedua, Ustaz ulang balik. Memuliakan tetamu sangat dituntut di dalam agama Islam. Okey. Dah tulis ke? Nampak ke? Ke nak Ustaz besarkan sikit? Saya nombor 2. Okey, Ustaz besarkan sikit Okey, nampak? Nampak. Okey, bagus. Okey, yang ketiga dia kata apa? Yang ketiga, layanlah tetamu dengan baik. Tidak, apa dia kata? Tidak mengira agama, bangsa
dan umur. Umur, bangsa dan agama dia kata. Layanlah tetamu dengan baik, tidak mengira umur, bangsa dan agama. Okey, setakat ni boleh faham apa maksud tetamu? Boleh. Boleh. Okey, boleh Okey, kalau orang tanya apakah maksud tetamu? Kamu tulislah. Tetamu ialah orang yang datang berkunjung ke rumah kita, sama ada dijemput atau tidak. Itu adalah takrif bagi tetamu. Boleh? Boleh. Kalau ada soalan apa? Soalan bahagian B, kertas 2. Kertas 2 kan selalu tanya macam tu kan. Nyatakan takrif bagi tetamu ataupun nyatakan takrif bagi orang sakit. Jadi itu semua kamu kena hafal lah. Boleh? Okay, dah siap ke untuk yang pertama? Nota yang pertama? Udah. Okey, bagus. Itu nota yang pertama lah untuk hari ni. Okey, tengok yang kedua. Yang kedua ni kalau nak salin pun boleh. Kalau tak nak salin pun tak apa. Sebab ini dia kata dalil, kita belajar je. Okey, ni dalil kita memuliakan tetamu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakrimhu." Soifa. Maksudnya, dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan Rasul dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamu. Ini dalil hadis sahih riwayat Bukhari. Ini kalau contoh ada keluar dalam bahagian kertas 2 dia bagi hadis ni, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim. Hafal falyukrim tu maksud dia muliakanlah. Doifahu ni apa? Dalam bahasa Melayu dia tetamu. Okey, boleh dapat kalau ada perkataan doifahu ni, tulis. Kalau ada falyukrim doifahu maksudnya memuliakan tetamu. Tulis tu. Yang akhir, dua perkataan akhir tu. Kalau dalam ta'rif, kalau dia kata okey, ayat ini menceritakan tentang apa. Jadi kalau kamu tak hafal semua ayat ni, tapi kamu jumpa dua perkataan ni, perkataan falyukrim dengan dhaifahu, iaitu memuliakan tetamu. Jadi kamu tahu yang ini, ayat ini berkaitan dengan tetamu. Okey, tulis falyukrim dhaifahu, maksudnya memuliakan muliakanlah tetamu. Okey, dah ke? Belum. Okey, tulis dulu. Dua perkataan tu pun boleh. Kalau nak salin ayat tu pun boleh. Tulis ayat tu. Ustaz, saya apa Ustaz? Ni ayat Quran apa? Ayat hadis ni. Maknanya kalau kamu jumpa hadis ni dekat, tak kisahlah dekat bahagian kertas 2 ke, kertas 1 ke, kalau kamu tak hafal pun sekalipun ayat ni, tapi kalau kamu jumpa perkataan fal yukrim, maksudnya memuliakan, doifahu iaitu maksudnya tetamu. Kalau jumpa je perkataan tetamu tu, maknanya tahulah ni ayat ni tentang tetamu. Adab dengan tetamu. Fal yukrim tadi apa Ustaz? Fal yukrimu ni maksud dia muliakanlah. Memuliakan. Akroma jamak dia. Dia punya perkataan dasar dia akroma, iaitu mulia. Faifahu. Apa dia? Doifahu tetamu. Okey, pastikan kalau jumpa je perkataan fal yukrimu ni maksudnya memuliakan, doifahu ni tetamu. Okey, dah dapat ke? Dah. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada musyarat seterusnya. Kita nak cepat je ni. Kalau dapat bagi tahu, kalau tak dapat bagi tahu. Okey, dah ke? Dah. Okey, kita tengok seterusnya. Okey. Adab melayan tetamu. Dah ke? Dah. Okey, yang ni dia kata apa ni? Siapa nak baca? Adab melayan tetamu. Okey, seterusnya. Adab melayan tetamu. Okey, lepas tu bawah tu?
Sambut kedatangan tetamu. Okey, sambut kedatangan tetamu. Okey. Kalau dia tanya, okey, macam mana cara kita nak sambut kedatangan tetamu? Kamu kena tulislah ni. Kalau tak boleh hafal banyak, hafal paling kurang 3 lah. Orang kata selalu dia minta 3 ataupun 2. Tapi kita nak selamat, hafal 3. Hafal yang pendek-pendek je yang selalu kita buat. Contohnya yang selalu kita ingat, kalau tetamu datang mesti dia bagi salam. Okay, kita nak sambut macam mana? Yang pertama kita kena jawab salam. Tengok. Menjawab salam tetamu. Yang Menghormati tetamu. Lepas tu kalau kita dah jumpa dia mesti kita bermanis muka. Kita ingat yang senang-senang. Lepas tu bila dah tengok dia dah bermanis muka, kita tanya khabar dia pula. Apa khabar? Lepas tu baru okey jemput masuk. Betul? Betul. Okay, kita ambil yang mudah-mudah je. Tapi sebelum tu kita nak baca dulu semualah. Bagi ingat sikit. Okey, siapa yang nak baca yang pertama? Menjawab Islam tetamu. Okey, menjawab salam tetamu. Okey, yang pertama. Okey, cara pertama untuk menyambut kedatangan tetamu adalah menjawab salam tetamu. Okey, yang kedua apa dia kata? Membuka pintu apabila diketuk. Membuka pintu apabila diketuk. Tapi kalau kita contohnya, kalau selalunya budak-budak bawah 18 tahun, polis pesan kalau ada orang ketuk, tengok dulu kenal ke tak kenal. Kalau tak kenal, tunggu dulu orang besar ada. Kalau tak ada orang besar, tak payah buka. Ingat tu. Boleh? Boleh. Okey. Bersalaman dengan tetamu. Yang ketiga bersalaman dengan tetamu. Okey, baik. Bermanis muka. Ya, betul. Seterusnya dia kata bermanis muka. Kita jumpa tetamu, kita kena bermanis muka lah. Walaupun kita dah baru bangun tidur ke, walaupun kita tengah sibuk ke, tapi kalau dah ada tetamu, kita kena bermanis muka. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, seterusnya Bertanya khabar. Bertanya khabar. Okey, kalau kita dah masuk, mesti kita jarang jumpa dia kan. Bukannya hari-hari jumpa dia. Kita tanya khabar lah. Macam mana, apa khabar, macam mana datang. Macam itulah. Itu kita punya cara untuk sambut kedatangan tetamu. Okey, seterusnya dia kata apa? Menjemput tetamu masuk ke dalam rumah. Menjemput tetamu masuk ke dalam rumah. Okey, itu biasalah kalau dah tetamu datang kat luar pagar, kita dah tanya khabar, kita jemputlah dia masuk. Takkan nak berdiri lama-lama. Okey, seterusnya dia kata apa? Bersifat ikhlas dan berlapang dada. Berlapang dada. Okey, bersifat ikhlas dan berlapang dada. Okey. Maknanya kita kena ikhlaslah terima tetamu tu. Kita kena bersifat berlapang dada. Jangan kita dendam dengan dia ke ataupun jangan marah-marah ke kat tetamu. Tak boleh lah. Okay, akhir sekali dia kata apa? Sediakan tempat duduk yang selesa dan bersih. Okey, betul. Sediakan tempat duduk yang selesa dan bersih. Kalau contohnya sebelum dia nak masuk, contoh yang apa? Yang sambut tetamu itu ayah kita. Ayah kita panggil tetamu tu, kita kat rumah, cepat-cepat bersih-bersihkan sikit sofa tu ke. Kalau ada makanan-makanan tak habis yang keropok-keropok ke, buang cepat-cepat. Kita nak bagi tetamu selesa. Lepas tu kita nak pastikan keadaan rumah kita bersih. Okey, boleh? Boleh. Okey, sebagai ni salin sikit. Salin adab melayan tetamu ni. Dah. Cara menyambut kedatangan tetamu, salin. Salinlah semua ke, kalau tak sempat salin 5 ke. Salin cepat. Ustaz bagi masa 2 minit. Pukul 3 kita teruskan kepada muka surat seterusnya. Okey, salin dulu. Dah. Okey, semua dah ke? Ada yang belum? Okey, yang belum tu seminit lagi. Pukul 3 tepat, kita teruskan kepada musrat yang seterusnya.
Seminit lagi Ustaz bagi masa. Salin sebanyak yang mungkin. Kalau dapat 5 pun okey. Dah. Okey dah Okey, jam pun dah tunjuk pukul 3. Okey dah Dah. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kalau dapat salin 5 pun okey lah. Dapat salin 5, hafal 5 pun tak apa. Hafal 3 pun tak apa. Sekurang-kurangnya 3 lah. Tengok gambar dia. Gambar dia layan tetamu lah. Okey. Setakat ni ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Oh, suara Ustaz dengar ke? Sangkut ke? Dengar. Tak. Dengar. Dengar. Kalau ada yang sangkut ni maknanya internet dia lah yang salah. Bukan internet Ustaz. Sebab ada yang tulis ni Ustaz tak dengar, suara sekat-sekat. Maknanya kalau yang lain semua dengar, bukan masalah Ustaz lah, masalah internet kamu. Buka speaker. Buka speaker. Okey, dah Okey, kita tengok seterusnya. Okey, memakai bukan, silap. Okey, dia kata apa ni? Seterusnya kita akan belajar tentang batas pergaulan dengan tetamu. Nampak ke ni? Nampak. Nampak Nampak. Okay, batas pergaulan dengan tetamu. Batas ni apa? Had. Tahu ke batas ni apa? Had. Okey betul. Had. Lagi? Adab. Kurang tepat tapi boleh lah kita kata cara kita nak beradab. Okey, batas-batas ni lah had dia yang kita boleh buat ataupun yang kita tak boleh buat. Inilah batas-batas dia. Okay. Alamak, silap lah. Kejap. Ustaz terlangkah muka surat pula dah. Ni muka surat 19. Betul Ustaz pergi muka surat 22 pula. Sekejap. Ustaz ambil gambar baru. Sekejap Okay, kejap. Ustaz ambil gambar. Ustaz. Ya. Kejap. Ustaz terlangkah muka surat. Ustaz nak ambil gambar baru. Kejap. Bagi Ustaz 2 minit. Bagi Ustaz masa 2 minit. Sekejap Okey. Seminit lagi. Ustaz nak upload dekat sini pula. Ustaz terlangkah muka surat ni. Tengok ni. Ni muka surat 19. Lepas tu pergi 22 pula. Sekejap. Sebentar. Lagi seminit.
Okay, setakat ni semua faham tentang apa? Adab melayan tetamu dengan takrif tetamu. Takrif tetamu tu penting tau. Kena hafal. Okey. Nampak ke ni? Memberi layanan yang baik ni. Nampak. Okey, yang ni. Okey, yang ni betul. Nampak. Okey, cantik. Seterusnya kita pergi surat yang ke-20. Tadi 19, ni 20 pula. 20 ni kita belajar tentang memberi layanan yang baik. Okay, nampak Okey, yang pertama dia kata apa? Banyak ni, 3, 6, 7, 8. Okey, ada 8 apa? Cara untuk kita memberi layanan yang baik. Iaitu yang pertama tengok dia kata apa? Sediakan jamuan yang tersifat. Yang termampu. Jamuan ni tak kisahlah apa-apa. Kalau kita contoh makan petang kan, kita bagilah apa-apa yang macam goreng-goreng ke, kepul-leko ke, kalau ada yang cepat-cepat tu kan. Apa yang kita mampu tu kita hidangkan kepada tetamu. Okay. Sambil kita baca sambil salin tau. Salin kalau tak boleh bahasa Jawi tulis Rumi, bagi cepat sikit. Okey, yang kedua dia kata apa? Tidak bermegah, tidak bermegah dan riak. Tidak bermegah dan riak. Contoh rumah kita besar ke ataupun apa, rumah kita ada aircon ke kat ruang tamu kan. Tak payahlah nak memegah-megah. Tak boleh nak riak. Kita biasa-biasa je, bersifat sederhana. Boleh? Okey, seterusnya dia kata apa? Makan bersama-sama tetamu tetamu. Ustaz tu sangkut. Supaya tetamu tidak Apa dia? Sangkut. Tadi suara Ustaz sangkut. Yang lain okey ke? Yang lain dengar jelas ke? Jelas. Okey, yang lain okey lah. Tadi dia sangkut. Tadi sangkut-sangkut. Kalau sikit-sikit tu biasalah. Nama pun kelas atas talian. Kadang-kadang talian monyet goyang-goyang, dia sangkut lah. Okey, saya jelas. Tengok yang lain semua jelas. Okey, kita teruskan balik. Yang ketiga Ketiga, makan bersama-sama tetamu supaya tetamu tidak segan untuk makan. Untuk makan. Okey. Seterusnya dia kata apa? Akhlak ikhlas melayan tetamu. Okey, ikhlas melayan tetamu. Okey, lagi dia kata apa? Memberi keselesaan kepada tetamu. Okey, tulis. Memberi keselesaan kepada tetamu. Okey, lagi dia kata apa? Okey, tempoh. Okey. Tempoh layanan tetamu. Bukan, tempoh layanan sebagai tetamu hendaklah dalam masa 3 hari. Lamanya 3 hari. Kenapa 3 hari pula nak layan tetamu ni? Tahu tak kenapa? Tahu ke kenapa 3 hari nak layan tetamu ni? Apa maksud 3 hari layan tetamu? Tak tahu. Ada yang tulis tak tahu. Okey, contohnya apa? Tak. Okey, contohnya macam tetamu tu nak tumpang tidur bermalam dekat rumah kita.
Sebab apa contoh Kereta sebab rumah rosak. dia kena banjir. Kereta. Contoh rumahnya kena banjir, lepas tu dia nak tumpang rumah kita sampai banjir tu reda lah, banjir tu surut. Jadi mungkin kalau lebih daripada 3 hari kita dah tak layan dia sebagai tetamu yang kehormat lah orang kata. Kita layan dia sebagai macam biasa je. Contohnya kalau tetamu tu sebelum 3 hari, benda yang paling basic contohnya kita masakkan untuk dia ke, ataupun kita sediakan tempat tidur untuk dia. Tapi dah lebih 3 hari kita ajak dia masak sama-sama kita. Itu cara kita. Ataupun memang adab kita sebagai orang Islam. Islam ajar macam tu. Supaya tuan rumah tak rasa geram, lepas tu yang tetamu pun tak rasa malu. Untuk 3 hari pertama, Tolong. apa dia? Kalau dia yang nak tolong. Tak apalah kalau untuk 3 hari pertama kalau niat tolong tu kita macam tak apa awak tunggu kat depan kita tolak secara baik lah. Tapi kalau dia berkeras nak tolong tak apalah, tolonglah. Tapi kalau dah lebih 3 hari kita ajak dia sama-sama supaya kita tak marah kat dia, dia pun tak segan duduk rumah kita. Boleh? Faham maksud dia? Saya ulang balik, dia kata apa? Tempoh layanan sebagai tetamu hendaklah dalam masa 3 hari. Okey, boleh dapat? Boleh. Boleh. Maknanya kurang 3 hari kita layan dia sebagai raja. Tapi kalau lebih 3 hari kita layan dia macam biasa. Boleh? Boleh ingat? Okey, bagus. Seterusnya dia kata apa? Seterusnya dia kata apa? Layanan istimewa selama Sehari semalam mengikut kemampuan tuan rumah. Layanan istimewa selama sehari semalam. Ini yang macam saya cakap tadilah. Kalau apa layanan istimewa ni macam kita bagi dia layanan yang istimewa lah, macam raja tadi saya cakap. Dia punya tempat tidur kita yang bentangkan. Itu layanan istimewa lah. Kalau lebih daripada sehari semalam kita letak je tempat tidur tu ataupun toto tu kan, kita selalu bagi toto. Toto tu letak je tempat yang dia nak tidur. Tapi untuk hari yang pertama kita bentangkan dulu, kita bagi bantal kat dia. Takkan dia pula nak ambil bantal dalam lemari kita kan. Jadi kita layan dia istimewa. Maknanya kita keluarkan bantal kita ke, ataupun kita sediakan makanan untuk hari pertama tu, sediakan makanan yang elok-elok. Bagi mengikut kemampuan kita. Kalau kita ada contoh kat rumah ada telur dengan ayam, hari pertama kita bagi dia makan ayam dulu, istimewa. Hari kedua kita bagi telur dah lah. Okey, boleh faham ke layanan istimewa tu? Okey, layanan istimewa ni sehari semalam. Okey, yang tadi tu apa? Yang tadi tu melayan sebagai tetamu. Ini layanan istimewa. Okey, boleh faham Boleh beza antara dua tu? Boleh. Okey, bagus. Okey, akhir sekali dia kata apa? Pada hari kedua dan ketiga. Okey, pada hari kedua dan ketiga. Layanan yang diberi sama seperti yang diberikan kepada keluarga sendiri dan ianya dianggap sebagai sedekah. Okey, pada hari kedua dan ketiga, layanan yang diberi sama seperti yang diberi kepada keluarga sendiri. Ialah dianggap dan ianya dianggap sebagai sedekah. Maksud dia apa? Macam saya kata tadilah, hari pertama tu kita bagi dia makan ayam. Lepas tu hari kedua, hari ketiga tu pun macam kita pun selalu je makan telur kan. Jadi kita buat sebagai dia, kita buat macam dekat keluarga kita sendiri. Contohnya apa lagi? Lepas makan kita basuh pinggan kan. Hari pertama tu kita kata tak apa pinggan tu letak je. Tapi hari kedua kita kata okey nanti basuh pinggan lepas makan, macam tu. Boleh? Sebab kalau seorang dua tak apalah kalau kita basuh pinggan kan. Tapi kalau contoh keluarga dia ada 7 adik-beradik. Lepas tu campur mak bapak pula ada 9. Jadi banyaklah pinggan yang kita nak basuh. Jadi susah kat kita. Nanti kalau kita yang susah, kita akan jadi marah dekat tetamu. Betul?
Jadi untuk kita mengelakkan rasa marah pada tetamu, kita buat macam ni lah. Kita buat macam keluarga kita sendiri. Kalau lepas makan basuh, lepas tu nak minum ambil sendiri. Kalau orang yang baru datang kita bagi macam mana? Hari pertama kita bancuhkan air untuk dia. Kalau contoh dah 2-3 hari ni, kalau nak minum pergi ambil kat dapur. Itu beza layanan dekat rumah dengan layanan hari pertama dengan hari kedua dan hari ketiga. Beza kan? Yang pertama tadi sehari semalam tu kita layan dia dengan istimewa. Tapi kalau hari kedua, hari ketiga kita layan dia biasa-biasa. Okey, boleh? Boleh faham? Boleh. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey. Okey, lagi 2 muka surat ni, sempatlah kan kita berhenti sebelum 3.30. Okey, kita tengok muka surat seterusnya. Muka surat seterusnya 21, dia kata apa? Okey, kejap. Cikgu, Ustaz ini bukan dah ke tadi? Belum. Bukan, belum. Bukan, belum. Ni yang lain. Ni muka surat 21. Tadi muka surat 19. Okey, dia kata apa ni? Bersalaman. Bukan, tajuk dia. Oh, ini keperluan tetamu. Kepulangan tetamu. Apa? Iringi kepulangan tetamu. Kepulangan tetamu. Okey, iringi kepulangan tetamu. Okey, ini tak kisahlah sama ada dia bermalam kat rumah kita ataupun dia datang melawat kita ke. Ini kita buat sebagai macam biasalah, sama kita layan dua-dua. Sama ada dia tu bermalam ataupun dia tidak bermalam. Sama je kita kena buat macam ni. Iringi kepulangan tetamu. Kalau dia tanya apa yang kita kena buat kalau tetamu nak pulang, kita jawablah benda-benda ni. Bersalaman. Okey, yang pertama apa benda? Okey, yang pertama apa benda tadi? Bersalaman. Okey, yang pertama bersalaman. Okey, bagus. Okey, pandai. Bermanis muka. Okey, yang kedua apa tadi? Bermanis muka. Okey, sama je yang tadi. Bermanis muka. Okey, yang ketiga? Menghindari tetamu. Kenderaan. Keadaan. Ke kenderaan. Okey, menghantar. Okey, menghantar tetamu hingga ke kenderaan. Betul lah. Contoh kalau dia datang, contoh dia banjir hari tu. Naik bot. Takkanlah dia balik dah suruh nak naik bot pula. Kita hantar dia naik kereta pula lah. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, seterusnya dia kata apa? Nombor 4. Ucapkan terima kasih kepada tetamu kerana sudi datang ke rumah kita. Ucapkan terima kasih. Kenapa pula nak ucapkan terima kasih dekat tetamu? Bukan ke tetamu yang kena ucap terima kasih dekat tuan rumah? Tak pelik Tetamu ke? rezeki. Kenapa? Tetamu Kita tu respect rezeki. dia. Betul. Tetamu tu sebagai rezeki. Setiap tetamu yang datang ke rumah, Allah limpahkan rezeki dekat rumah kita. Jadi kita ucapkan terima kasih sebab sudi datang. Terima kasih bawa rahmat dekat rumah ni. Kita ucapkan terima kasih kepada tetamu. Okey, betul. Okey, akhir sekali dia kata apa? Akhir sekali dia kata apa ni? Menyatakan kesudian menjemputnya segala lagi ke rumah kita. Menyatakan kesudian menjemputnya sekali lagi ke rumah kita. Maknanya kita flower lah dia. Selalu orang kata apa? Kalau ada masih lagi datanglah. Macam tu kan. Samalah. Maknanya kita menyatakan kesudian kita. Maknanya kita tak kisah pun kalau dia datang. Okay, datanglah lagi kalau ada masa. Macam tu. Biasa kalau orang-orang kawan ayah kita datang ataupun kawan mak kita datang, selalu mak kita buat macam tu kan. Nanti datang lagi. Betul. Benda tu salah satu adab untuk melayan tetamu. Okey, bagus. Okey, setakat ni dah salin? Dah. Dah, okay. Ustaz. Nota kita tau. Jangan hilangkan sampai hari PKK.
Nanti kalau dah habis UPKK, simpan pula sampai besar. Kita nak ajar anak-anak kita pula nanti. Okey, boleh? InsyaAllah. Boleh. InsyaAllah. Okey, tengok musrat yang terakhir. Iya. Musrat terakhir, musrat 22. Okey, ni yang terakhir lah pada hari ni. Batas. Okey, batas pergaulan dengan tetamu. Okey, nampak Nampak? Okey, tulis tajuk dia, batas-batas pergaulan dengan tetamu. Okey, batas-batas yang pertama apa? Memakai pakaian yang bersih. Baca. Kemas dan menutup aurat. Okey. Pertama dia kata memakai pakaian yang bersih, kemas dan menutup aurat. Yang menutup aurat ni macam mana? Yang perempuan tu pakai tudung. Kalau lelaki tu pakai seluar yang tutup aurat. Jangan pakai pakaian yang ketat-ketat. Itu kita punya batas-batas pergaulan dengan tetamu. Boleh? Okey, yang kedua. Yang kedua apa? Dah ke belum salin yang pertama ni? Yang pertama dah salin ke? Ya. Sekejap. Okey, salin dulu. Sambil kita bercakap sambil bersalin. Ni cara kita nak buat nota lah. Contoh kalau kita ulang kaji macam ni lah. Bila kita dah belajar kan bab-bab ni semua. Dah. Jadi kita salin lah sebagai nota kita untuk masa UPKK nanti. Nanti masa UPKK tak adalah nak buka buku. Nanti kalau nak buka buku tengok buku tahun 4, tahun 3, tahun 2 malas. Jadi kita buat nota supaya kita senang lah tengok nota je. Nota kan kita buat dalam satu buku ataupun dalam satu file. Kita tengok nota je tahun 3, tahun 4 dan tahun 5. Lagi senang, lagi mudah. Boleh? Okey, yang kedua ni dia kata apa? menjaga suasana rumah supaya tidak mengganggu ketenteraman tetamu. Okey, menjaga suasana rumah supaya tidak mengganggu ketenteraman tetamu. Maknanya kalau ada kakak yang bising tu, suruh dia senyap sikit. Ataupun kakak yang apa, yang anak syurga tu, jaga dia elok kurung dalam bilik. Ataupun ada adik-adik, selalu adik lah, anak buah ke kan, yang baby-baby tu yang suka berlari tu cakap kat adik, hari ni ada tetamu. Jaga adab tu, jaga. Jangan lari-lari dekat depan tetamu. Boleh? Ustaz, Ya. kalau tetamu tu kan dia datang dia senyap. Dia tak bagi tahu pun tuan rumah nak datang. Tak apalah. Biasalah tu. Contoh kalau macam saudara mara pun datang rumah, itu yang kita kena buat tadi yang Ustaz cakap tu. Kalau datang rumah, masa ayah kita sambut tetamu, kita kena bersihkan rumah sikit-sikit. Kena kemaskan tempat, bagi tempat yang selesa dan bersih. Tadi kita belajar. Itu cara-cara dia. Lepas tu kalau ada adik, contoh ada adik main-main, contoh adik main game, cakap kat adik dah main game tu, tengok ada orang datang, layan tetamu, macam tu. Boleh? Boleh. Okey. Boleh faham? Boleh. Okey, seterusnya yang ketiga dia kata apa? Yang ketiga dia kata apa? Melakukan yang boleh menjatuhkan maruah tetamu. Elak daripada melakukan sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah tetamu. Contohnya apa? Contohnya kawan abang kamu datang. Lepas tu dia penyokong Manchester United. Lepas tu tiba-tiba pula semalam Manchester United kalah. Kamu pun bahan. Tak boleh lah. Nanti malulah dia. Boleh? Macam tu contoh dia. Ustaz, MU payah nak kalah Ustaz. Tak tahulah, Ustaz tak tengok bola. Okey, ataupun tak kisahlah perkara-perkara yang lain. Kalau perkara-perkara itu kalau tak elok ataupun perkara itu boleh menyebabkan menggoreskan hati perasaan tetamu, kita elakkan. Contohnya apa lagi? Contohnya dia datang, kepala dia botak sebab accident. Jangan panggil dia botak pula. Terasa dia. Okey, boleh?
elakkan daripada melakukan sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah tetamu. Okey, boleh dapat? Boleh. Okey, akhir sekali ni dia kata apa? Menjaga tutur kata dan tingkah laku. Yang terakhir ni batas-batas pergaulan dengan tetamu ni, dia kata jaga kita punya tutur kata dan tindak laku kita. Contohnya tadilah Ustaz kata jaga mulut kita, jangan mencarut, jangan keluarkan kata-kata yang kesat, kita jaga tingkah laku kita, jangan main bola dalam rumah pula, macam tu. Okey, boleh faham? Okey, insyaAllah kalau sudah faham, kita berhenti sampai sini dulu. Nanti seterusnya kita akan sambung lagi pelajaran yang kedua, pelajaran yang ketiga, iaitu adab menziarahi orang sakit. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya? Tetamu semua dapat lain? Ada. Dapat. Ada apa-apa nak tanya? Kasus. Okey, Alhamdulillah. Kalau macam tu, kita kan boleh? Kalau ada apa-apa nak tanya, kalau apa-apa nak apa-apa nak tanya, boleh tanya, boleh? Boleh. Boleh PM nombor Ustaz. Ada kan? Ada nombor kan? Ada. Kalau ada apa-apa, Ustaz. Ustaz nak tanya apa-apa ke? Ustaz di YouTube Jangan Ustaz. Jangan cek Ustaz nak ajak main ML pula. Ada ke? Jangan. Ustaz di YouTube Ustaz. Apa dia? YouTube ada. Ustaz buat ni lah, buat kelas online ni. Ustaz rakam, lepas tu Ustaz masuk ke YouTube. Lepas tu Ustaz bagi dekat korang, bagi dekat, tak kisahlah tahun 1. Apa nama YouTube Ustaz? Ustaz. Apa nama? Sekejap lagi Ustaz bagi. Ustaz rakam ni, Ustaz hantar dekat kelas orang. Siapa yang tak sempat masuk tu, siapa yang tak sempat salin tu, boleh saya tengok balik salin tau. Apa nama Ustaz punya YouTube? Sagi Ustaz bagilah. Sagi Ustaz download dulu ni, rakaman ni, nanti Ustaz hantar dekat kelas kamu. Nanti kamu tekan je link tu, masuk dekat YouTube Ustaz. Boleh? Okey, terima kasih Ustaz. Boleh. Okey, kalau tak ada apa-apa Ustaz akhiri kelas kita. Assalamualaikum. Asabaka min hasanatin fa min Allah, wa man asabaka min sayiatin fa min nafsik. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang lemah itu semua datang daripada kelemahan diri Ustaz. Ustaz mohon maaf kalau ada silap, ada salah. Kalau ada yang terkata bahasa, Ustaz minta maaf. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bye. Okay, bye.